Ni mak mana? Bukan, ada dua. Tak, emang ada dua. Okey. Backup. Tak ni, ni memang kepala dah berhenti. Jadi Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah wa ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dzaratin fadhlah. Okey, pertama sekali saya ucapkan saya menjawab salam dululah kepada sahabat-sahabat di FB dan sahabat-sahabat di IG, dan terima kasih banyak atas kesudian kalian semua untuk bersama-sama dalam solat Raudah pada pagi ini. Jadi untuk kita sama-sama berada di dalam taman syurga, sebab itu solat ini dinamakan solat Raudah, adalah supaya kita kita bersama-sama di dalam taman syurga untuk menuntut ilmu. Tapi dalam sesi pagi ni saya bukanlah seorang guru, bukanlah bertaraf ustaz-ustazah, tapi lebih kepada perkongsian insya-Allah. Okey, jadi macam biasa tuan-tuan dan puan, selamat datang kepada sahabat-sahabat di FB dan IG. Assalamualaikum ustaz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi. City 182 di IG. Okey, lagi Sikin Curtains. Assalamualaikum ustaz dan sahabat-sahabat semua. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Okey. Assalamualaikum serta sahabat semua. Suara tak dengar ustaz. Boleh check ke? Okey ke semua? Di FB dan IG. Okey, terima kasih yang komen tu. Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Aina Balkis. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku menuntut ilmu, dia hilang dah. Ya Allah. Subhanallah, dia hilang. Okey, ada sahabat kita tadi dia betulkan niat, sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu taala. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey. Terima kasih semua. Alhamdulillah suara jelas. Okey, terima kasih Ivan Messi untuk komen tu. Okey, terima kasih semua yang join, dan insya-Allah macam biasa kita mulakan sesi pagi kita untuk solat Raudah pada hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian kita teruskan lagi dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Dan juga yang terakhir kita akan alunkan zikir Asmaul Husna. Apa tajuk hari ini ustaz? Fuad Yazid tanya. Tajuk hari ini adalah sambungan kepada yang lepas, iaitu akhlak seindah rupa tapi siri kedua. Okey. Okey, akhlak seindah rupa siri kedua. Sambungan sebab hari itu kita cerita tak habis. Okey, tapi tak apa, kita sambung lepas ni insya-Allah. Assalamualaikum ustaz dan sahabat semua. Love from Singapore. Masya-Allah. Ayura Hayus. Okey, terima kasih semua sahabat-sahabat di Malaysia dan di Singapura, di Indonesia, di Brunei dan seluruh pelosok alam. Dari Thailand pun ada, masya-Allah. Okey, jadi macam biasa tuan-tuan, kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Seterusnya zikir al-asma'ul husna. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahhar. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, jadi yang siri yang lepas, akhlak seindah rupa, kita dah kongsikan tentang akhlak kepada Allah yang pertama, yang kedua akhlak kepada Rasulullah,
kita ada lagi sambungan untuk akhlak kepada manusia. Dan inilah yang mungkin selalu kita lakukan di dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya kita ada lagi akhlak dengan binatang. Dan yang terakhir adalah kita adakan akhlak dengan diri sendiri. So itu antara yang penting lah, insya-Allah, untuk kita sama-sama dengar dan kita kongsikan pada pagi ini. Dan sekali lagi, bagi yang mana yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Dan bagi yang belum pernah mengikuti sesi sebelum ni, yang saya sampaikan sebelum ni, salam perkenalan lah saya ucapkan, insya-Allah. Okey, kemudian juga Assalamualaikum. Bagi yang belum kenal lagi, nama saya Haris Hamizan bin Zulkifli. Boleh panggil Hamizan saja pun boleh. Dan merupakan seorang pegawai penyelidik di bawah bimbingan Ustaz Asma Harun. Pegawai penyelidik ni maknanya kita uruskan bahagian konten, bahagian buku, penerbitan dan sebagainya, dan banyak lagi lah, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, Muhammad, akhlak kepada Allah itu kita dah go through, kita dah sembang sikit, kita dah kongsi tentang macam mana kita perlu merasakan diri kita ni sentiasa diawasi. Macam mana dalam hadis Jibril, hadis kedua yang Ustazah pernah kongsikan dalam sesi Riyadhus Salihin sebelum ni, Muhammad, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maknanya jika kamu beribadah seolah-olah kamu sedang melihat Allah, dan sekiranya kamu tidak mampu untuk merasakan sebegitu, maka percayalah sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya di situ adalah satu benda yang sangat-sangat penting lah untuk kita ambil maklum, bahawa akhlak dengan Allah ni kita perlu sangat-sangat merasakan diri kita sentiasa dekat dengan dia. Itu antaranya akhlak dengan Allah. Seterusnya juga dalam akhlak dengan Allah juga sangat penting untuk kita ada satu perasaan yang mungkin kecil-kecil kita sangat-sangat aplikasi benda ni tau. Iaitu perasaan malu. Perasaan malu waktu kita kecil, kalau kita perasan, kalau nak pergi sekolah tu, nak pergi sekolah waktu kecil, nak masuk tadika ke apa ke, first time masuk sekolah ni, jumpa budak-budak yang baya-baya kita yang selevel dengan kita lah. Nampak je mak ayah kita balik, terus kita menangis. Sebab kita tak biasa, kita rasa malu, kita rasa takut, dan kita tak biasa dengan suasana tu. Jadi perasaan tu juga sebenarnya kita kena ada bila mana kita pergi mana-mana saja sekalipun. Maksud saya di sini adalah, maknanya kalau kita di depan khalayak ramai sekalipun, sama ada di dewan ni lah kan, ramai orang-orang dalam ni, lebih daripada satu ramai lah kan, kemudian ataupun bila kita berseorangan. So benda ni lah yang selamat kita perlu latih diri kita untuk adakan perasaan ni, tanam perasaan ni dalam-dalam, supaya sama ada kita berseorangan atau kita di depan khalayak ramai pun, kita ada perasaan malu tu dengan Allah Ta'ala. Okey, saya ada satu kisah tak nak share, pengalaman sendirilah. Dan pengalaman ni agak pelik juga, dan saya pun tak tahu kenapa saya buat. Tapi sebelum tu nak minta dulu sahabat-sahabat DHB dan IG untuk share dulu live ni kepada rakan-rakan yang lain. Copy link ke, letak di status WhatsApp ke, atau mention kawan-kawan yang lain, supaya mana yang masih belum bangun ke apa ke, atau ibu ayah yang sedang dengar di rumah, kejut anak-anak untuk dengar sekali. Okey, sebab kuliah Riyadhus Salihin, sesi pagi yang kita buat siap pukul 7.30 ni, Ustazah ada pernah kongsikan kepada kami tentang kesan dia. Alhamdulillah, pagi-pagi bila ramai orang dengar kuliah Riyadhus Salihin ni atau Surat Raudah ni, ramai yang maklum kepada Ustazah, kata Ustazah, Alhamdulillah lepas kami follow Ustazah punya kuliah setiap pagi ni, banyak perubahan yang berlaku dalam hidup kami. Macam suami isteri, anak-anak semua tu, banyak perkara yang berubah dengan izin Allah lah kan. Kuliah-kuliah ni hanya sebagai asbab sahaja, tapi itulah pentingnya majlis ilmu ni. Bila mana kita duduk dalam ni ramai-ramai, para malaikat akan mendoakan kita. Dan mungkin asbab doa-doa daripada sahabat-sahabat kita dalam ni juga yang mengaminkan, yang ada dalam ni yang komen duk tulis, semoga kita dirahmati pagi ni, semoga majlis ilmu pagi ni Allah ampunkan dosa kita. Ataupun di dalam dewan ni pun yang bertemu dengan kita secara fizikal ni pun ada yang mendoakan dalam hati dia, walaupun lintasan hati je, ya Allah, bahagiakanlah Ustaz Syafi'i, ya Allah, macam tu kan. Mungkin
benda tu menjadi satu benda yang sangat satu doa yang sangat mustajab. Dan benda itulah yang mungkin menjadi asbab juga kepada perubahan dalam kehidupan kita ni. Okey, tuan-tuan dan puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita tentang malu dengan Allah ni, kisah yang saya nak kongsikan pada pagi ni sebagai pembuka apa orang kata? Pembuka slot kan. Okey. Ini bukanlah, saya minta maaf juga tau, bukanlah nak cerita sangat tentang diri sendiri. Tapi nak kata kurang selesa sikit lah kalau nak cerita pasal diri sendiri. Tapi bagi saya benda ni agak menarik dan orang kata lawak lah kalau nak kongsikan tu kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Okey. Masuk umur 16 tahun, umur tahun apa itu? Tak ingat lah. Tentu saya umur 16 tahun, duduk di asrama. Dan waktu tu naik motor lah, motor kawan kot, pinjam motor kawan. Tak ada lesen kan. Tak ada lesen naik. Tentu jakun lagi lah, makna kata orang kata perak lagi, tengah seronok, ada semangat naik motor kan. Dah tiba motor tu dia rasa macam nak ronda mata. Masalahnya ronda tu dalam kawasan sekolah. Kemudian ada satu sekoh tu saya buat laju dan dekat sekoh tu ada pasir kat jalan. So bila pasir ni licin lah, terkejut. Bila terkejut saya tekan brake mengejut juga. Tekan brake mengejut. Tak sempat apa-apa dah gelap mata dah. Maknanya tak sedap lah apa yang jadi. Okey. Buka mata tu, apa yang saya nampak adalah darah tengah mengalir kat tengah jalan. Macam tu. Orang dah berumur dah angkat. Tentu dalam sekolah memang tak ada siapa. Bukan orang awam pun. Waktu tu rasa ada penyelidik asrama dengan kawan-kawan lah waktu tu. Buka mata tu dah nampak darah mengalir pada mata kan. Maknanya bahagian ni terkoyak lah, belakang kepala ni terkoyak. Motor dah kecai lah habis. Motor kawan lah, motor member. Rupanya masa kono tu saya terlanggap tiang konkrit sebab pasir licin Okey. So sejak tu saya masuk hospital dan sebagainya. Tiba-tiba dia datang satu ilham lah, tak tahu lah kan. Saya terfikir macam masa duduk terbaring dekat dalam ward tu. Allah selamat, saya terfikir seorang. Saya nampak macam ada dalam kalangan pesakit-pesakit atau nurse, ada yang pakai hand sock dan sebagainya kan. Macam tentu kita ni jahil lagi. Dan memang ada kawan-kawan sekolah pun yang pakai hand sock dan sebagainya. Saya tertanya, perempuan ni kalau dia pakai hand sock tak panas? Itu persoalan yang saya tanya lah. Kemudian saya berbaring tu saya call Mu'an kata, call kakak dia sab. Boleh tak tolong bawakan hand sock? Okey, bawakan hand sock. So kakak boleh dah kenapa kan. Okey, tapi dia bawa juga. Dan itulah saya start pakai hand sock saya. Pakai sarung tangan lah, stongan lah orang panggil kan, stongan. Dan saya tak tahu kenapa. Tentu saya just nak try je. Tapi benda ni tak melanggar syarak kan. Sebab dia bukan perhiasan wanita. Dia sebagai alat untuk menutup aurat. Tapi lelaki tak wajib pun pakai ni kan, stokin dengan ni. Dan saya pakai tu selama 2 tahun konsisten istiqamah. Sampai kan bila saya sembang dengan kawan-kawan perempuan yang lain, dekat sekolah ke, dekat matrik ke, dekat U ke, dekat matrik lah saya pakai kan. Sampai dia pun hang ni dia pun macam marah lah kan. Hang ni aku pun tak pakai, hang pakai. Macam tu lah. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah hasil 2 tahun saya pakai tu, sebenarnya sampai satu tahap kalau saya nak buka pun saya rasa malu. Padahal lelaki tak ada keuzuran apa pun nak buka. Tak ada masalah pun kalau nak buka stok lengan tu. Tapi Masya Allah nak kata, baru saya faham kenapa Islam ni dia mensyariatkan para wanita untuk menutup aurat dengan sempurna. Tudung labuh, menutup dada, menutup bahu, stokin lengan. Walaupun benda tu mungkin dari sisi kita nampak macam satu benda yang membebankan. Yalah, siapa je tak panas kan. Terutama kalau cuaca yang tak mengizinkan ke apa ke sebagainya, memang tak selesa. Satu saya pakai tu yang jenis tebal ni, dia punya katin tu. Bukan yang jenis nipis tu. Memang orang kata berpeluh juga kan. Tapi hasil dia tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah perasaan malu tu makin menebal. Betul, jujur kata. Walaupun dari side kita mungkin sekadar nampak itu hanya penampilan luar, hanya perhiasan luaran sahaja, tapi secara tak langsung
benda tu sedang membina hati kita menjadi seorang yang pemalu, yang menjaga, yang betul-betul jujur lah dengan Allah SWT. Okay, walaupun mungkin kita tak nampak apa kaitannya kan. Okay, tapi itu yang saya boleh kongsikan. Jadi mungkin ada dalam ni sahabat-sahabat yang mungkin masih berfikir lagi, aku nak berhijrah tapi tak ada kekuatan lagi. Aku nak berhijrah tapi belum sampai seru lagi orang kata kan. Mungkin dia nak tunggu azan tapi dia dulu kot kan. Tapi tak apa. Nak katanya, saya pun tak tahu. Masa saya pakai tu, saya pakai je. Saya tak fikir dah apa dan sebagainya. Mungkin tu lepas aksiden tu wire short ke apa kan, tiba-tiba nak terpakai. Dan alhamdulillah hikmah dia memang sangat besar lah. Dan kesan dia sampai sekarang. Kesannya apa? Maknanya kalau kita nak buat apa-apa yang tak elok depan orang pun kita rasa segan. Sebab kan kita ada kenal certain mungkin kenalan-kenalan kita yang dia selamba je kan. Dia cakap lebih kurang, dia buat hura-hura, macam dia ni tak malu macam tu kan. Tapi bukanlah raja kita bukan untuk menghukum orang, raja kita bukan untuk menilai orang, itu raja Allah SWT. Tapi mana kata apa yang berlaku depan mata kita melalui tindakan manusia, melalui perbuatan manusia dan sebagainya, semua tu adalah sebagai satu pengajaran untuk kita. Kalau orang tu buat benda yang baik, ia menjadi pengajaran yang baik untuk kita. Kalau orang tu buat benda yang tak baik depan mata kita, ia menjadi satu pengajaran juga untuk kita, untuk kita tak ikutlah. Okey, tuan-tuan dan puan, jadi faham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya hormati semua, masya-Allah. Suijana 9720. Okey, so terima kasih kepada semua sahabat-sahabat di FB dan IG. Okey, tuan-tuan dan puan, itu selinganlah untuk perasaan malu kepada Allah. Overall bukanlah saya nak tarik perhatian tu kepada diri saya dalam kisah tadi tu, tapi yang saya nak tekankan di sini adalah perasaan malu tu. Perasaan malu sangat-sangat penting. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak sambung lagi dengan sambungan sikit kepada akhlak kepada Rasulullah SAW tu yang sebelum ni kita kongsikan, iaitu kalau kita berakhlak dengan Rasulullah, benda yang paling utama yang kita nak adalah syafaat baginda. Syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam berakhlak kepada Rasulullah ni ada satu hadis yang Muhammad. Okey. Ada satu hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW mengaminkan sebanyak 3 kali semasa naik tangga mimbar tu. Satu tangga yang Rasulullah naik, Rasulullah kata amin. Kemudian Rasulullah naik satu tangga, Rasulullah kata amin. Naik tangga ketiga, Rasulullah kata amin. Sehingga para sahabat lepas habis tu dia pelik tau. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi tu? Jadi saya bacakan sikit di sini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menjawab apa yang baginda aminkan tu. Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah membisikkan doa kepadaku. Katanya, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak juga diampuni. Itu amin yang pertama. Yang kedua, lalu aku mengaminkan doa tersebut. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, dia berkata lagi, celakalah orang yang apabila disebut namamu, iaitu nama Rasulullah SAW, di sisinya, tetapi dia tidak menyambutnya dengan selawat ke atasmu. Lalu aku mengaminkannya. Dan ketika aku naik ke anak tangga yang ketiga, dia berkata lagi, celakalah orang yang mendapati ibu bapanya yang sudah tua atau salah seorang daripadanya, namun mereka tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Lalu aku pun mengaminkannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan hadis sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya 3 perkara yang kalau kita tak manfaatkan dengan betul, kita akan tergolong dalam golongan ni lah yang diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah dia masuk bulan Ramadan tapi dia tak manfaatkan bulan ni dengan sebaiknya, hingga tak terampun pun dosa-dosa dia sebelum ni. Yang kedua, bila mana ada orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dengar tu dia tak sambut pun dengan sallallahu alaihi wasallam contoh. Yang ketiga adalah orang yang masih ada ibu bapa yang sudah uzur dan tua, tapi dia tak berbakti untuk jadikan sebagai jalan untuk masukkan dia ke dalam syurga. Okey, yang kedua ni yang saya nak highlightkan di sini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya certain orang, saya ada pernah jumpa juga seorang kawan, bila mana, kalau mungkin kita hanya faham bila mana
orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita nak jawab sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi saya sangat respect dengan kawan saya seorang ni. Dia bila orang sebut Nabi pun atau Rasulullah pun, dia terus jawab sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Contoh macam tengah cerita pasal sirah ke apa ke, ada sahabat tengah bersembang dengan Nabi. Ayat-ayat penceramah tu macam tu je, tapi dia kat sebelah dia cakap sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pun jahil juga kan, macam tak ada pun penceramah tu sebut sallallahu alaihi wasallam ketika kena sambut kan. Tapi tak, baru saya faham kat mana saja atau di mana saja, bila-bila saja bila orang sebut tentang Nabi, kita boleh je sebut sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita faham yang Nabi yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah. Okey, tapi jangan jemu tau tuan-tuan dan puan. Jangan sesekali jemu. Kalau macam contoh macam kita dengar dalam kuliah tu banyak ceramah tu duk sebut Nabi atau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jemu untuk sambut. Walaupun kita rasa dah kering lidah ni dia cakap ni sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi jangan risau sebab benda ni berbaloi. Percayalah, sangat-sangat berbaloi. Okey. Sebelum ni saya pernah kongsikan tentang kenapa kita berakhlak dengan Rasulullah, iaitu situasi kita semasa di mahsyar nanti tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mana kita perlu menanti hitungan seorang demi seorang daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat nanti. Dan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberi kelebihan untuk dihisap dulu. Bayangkan kalaulah orang kata turutan tu dimulakan dengan zaman Nabi Adam dulu, jenuh kita. Tapi nak tunggu tu. Okey, tapi Allah SWT bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni untuk dihisap dahulu. Okey. Dan seorang demi seorang nak hisap, tuan-tuan dan puan. Tak ada siapa yang boleh bantu kita, tak ada makhluk lain lah, orang kata kan, yang boleh bantu kita waktu tu selain kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaat baginda tu yang akan menyelamatkan kita insya-Allah. Sebab tu siapa yang nak dapat syafaat ni banyakkan selawat. Selalunya masa kita akan banyak habis atas kenderaan, on the way nak datang sini maybe setengah jam, nak datang tempat kerja, nak on the way ke office, ataupun kita duduk masak kan dan sebagainya, maka masa banyak, kita banyak habiskan masa atas kenderaan, naik motor dan sebagainya, 5 minit, 15 minit perjalanan. Benda tu kita boleh habiskan sangat-sangat banyak dengan selawat, daripada kita melengung, bawa kereta, fikir macam-macam kan, salah. Lazimi dengan selawat. Sebab tu kalau boleh biasakan setiap orang, kalau boleh ada tasbih dia sendiri. Terpulanglah sama ada nak tasbih yang kayu macam ni ke, tasbih yang manik kan, ataupun tasbih digital pun boleh, selit kat jari ya, tekan. Itu pun boleh, terpulang pada masing-masing. Yang penting ada, sebab bila kita ada tasbih yang kita tu, kita akan rasa lebih semangat untuk berselawat, berzikir dan sebagainya. Okey. Jadi bila kata macam tu, kita banyak selawat, kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi situasi dia juga di mana nanti kita akan pergi ke para Nabi. Waktu tu kita dalam keadaan sangat-sangat cemas, kita dalam sangat-sangat ketakutan. Waktu tu gelap dan sebagainya, kita memang sangat-sangat ni lah, takut lah. Kita dengar bunyi api neraka tu pun dah sangat-sangat menakutkan. Tapi nak katanya waktu tu lah kita mencari para Nabi, para Rasul untuk kita mohon bantuan. Saya tak ingat dah hadis tu, tapi situasi dia di mana kita akan pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Kita tanya, wahai Nabi Allah, boleh tak engkau bantu kami? Nabi Nuh pun jawab, tak boleh dan sebagainya. Ini saya ringkaskan lah kan. Pergi ke Nabi sekian. Kita pun pergi pula ke Nabi seterusnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua jawab tak dapat, sebab masing-masing kata ada salah juga dengan Allah. Mereka pun takut. Last sekali kita pergi ke Nabi Muhammad SAW. Masa itulah Rasulullah SAW pergi ke Arash dan sujud dengan sujud yang sangat-sangat lama, meminta kepada Allah supaya baginda dapat bantu kita. Lalu Allah pun perkenankan
wahai Muhammad, masukkanlah umatmu ke dalam syurga, mana yang di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, masukkan dalam syurga. So benda-benda ni ya tuan-tuan dan puan. Sebab tu apa sebab kita untuk tidak berselawat kepada Rasulullah SAW? Apa lagi sebab untuk kita tidak banyakkan memuji baginda Rasulullah SAW? Jadi benda ni tuan-tuan dan puan yang kita sangat-sangat penting untuk ambil point. Okey, dan saya suka untuk kongsikan tentang kerinduan Nabi Muhammad kepada kita di dalam sebuah hadis Muslim. Rasulullah rindukan umat akhir zaman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, aku senang apabila aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, engkau adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelahku. Hadis riwayat Muslim. Okey, dan ada satu qasidah tu yang ditulis dan dinyanyikan oleh Al-Fadil Ustaz Nizam Al-Banjari tentang hadis ni, iaitu Ustaz Nizam buat satu lagu berkenaan kerinduan Nabi kepada kita, umat akhir zaman ni. Dia punya lirik tak ingat lah, tapi qasidah dia bunyi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Soal sahabat yang beriman, soal sahabat yang budiman, aduhai kekasih Tuhan, apakah kami yang dimaksudkan? Jawabnya adalah bukan. Akan tetapi ku rindukan mereka yang bakal beriman selepas wafat, bukan sezaman, yakin percaya pada Tuhan. Belum pernah dapat melihat wajahku kerana terlambat, akan tetapi cintanya kuat, oh rindunya kepada umat, oh rindunya kepada umat, oh rindunya kepada umat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih kurang macam tu lah dia punya lirik kan. Jadi sebab tu kita pun kalau boleh, kalau nak tambahkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, perbanyakkanlah dengar juga, lazimi dengar qasidah-qasidah juga, majlis-majlis memuji, majlis-majlis selawat dan sebagainya. Sebab benda-benda ni yang akan membantu kita untuk tanam rasa cinta tu dengan lebih dalam, berbanding kalau kita banyakkan dengar lagu-lagu cinta-cintun, lagu-lagu Korea ke, lagu-lagu English ke. Sebenarnya peribadi kita terbentuk berdasarkan apa yang kita selalu lihat dan apa yang kita selalu dengar, apa yang kita selalu cakap. So benda-benda ni akan menjadi peribadi kita. Kalau kita banyak cakap benda-benda yang tak elok, kita banyak mencarut, kita banyak cakap benda-benda yang mungkin lucah dan sebagainya, contohlah peribadi kita, benda-benda itu akan membentuk hati. Sebab kata-kata kita, tuan-tuan dan puan, adalah cerminan kepada hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang selalunya bermain dalam hati kita atau dalam fikiran kita. Apa yang kita selalu dengarkan, benda itulah yang membentuk hati kita. Kalau kita selalu dengar benda-benda yang baik, nasihat-nasihat, tazkirah-tazkirah, ceramah-ceramah, kata-kata yang baik, nasihat daripada kawan-kawan dan sebagainya, benda inilah yang akan menjadi membentuk diri kita untuk selalu ingat benda baik. Kita akan mudah untuk buat solat sunat, kita akan mudah untuk berzikir, kita akan mudah untuk selawat.
Tapi kalau kita kerap macam tengok movie ke apa ke, taklah salah, bukanlah saya kata salah. Seginya benda tu manfaat dan tak melalaikan, silakan. Tapi kalau kerap sangat sampai tidur pukul 2-3 pagi, sampai movie tu pengaruh kita untuk buat benda tak elok, movie tu pengaruh kita untuk cakap benda-benda tak elok, so kalau boleh elakkan. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, itu akhlak kepada Rasulullah. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya percepatkanlah, takut kehabisan masa nanti. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, yang seterusnya adalah akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ni memang sangat-sangat banyak lah. Okey, akhlak kepada manusia ni sebab kita selalu amalkan dalam kehidupan seharian kita, akhlak dengan manusia ni. Sebab tu antara dalil yang sangat penting untuk kita hafal dan ingat dan amalkan adalah surah Az-Zalzalah tu kan, ayat 7 dan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, maksudnya, maka sesiapa yang berbuat kebajikan walau seberat zarah, nescaya akan ada balasannya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan walau sebesar zarah, nescaya akan dapat balasannya. Maknanya sekecil-kecil benda lah. Okey, kalau dengan manusia tuan-tuan, kalau kita lah, saya keluar dewan kan, tuan-tuan semua keluar dewan, tersepak kasut kawan. Okey, tersepak kasut kawan, atau termasuk longkang apa kan, kawan tu pun sampai dia ni maknanya orang terasa hati dengan perbuatan kita walaupun tak sengaja. Okey, hati-hati, hati-hati. Takut benda ni lah yang akan dihitung nanti, dihisapkan dan diberi balasan pada kita. Walaupun kita nampak tak logik lah, tersepak pun kan. Tapi untuk langkah berjaga-jaga tuan-tuan dan puan, langkah berjaga-jaga. Apa salahnya kalau dah tersepak tu ambil kutip lip letak kan. Selalu kalau lelaki-lelaki kalau pergi Jumaat, solat Jumaat, habis kasut tu dari depan masjid sampai ke pagar tersepak kan. So apa salahnya kita, kadang-kadang kawan tu nak seluk kaki dah masuk, kita pijak kan, sebab ramai sangat nak keluar kan, kita pijak kaki dia. So apa salahnya minta maaf, apa salahnya tengok saat senyum dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan dan puan, hati-hati kalau dengan manusia ni. Dan walau sekecil-kecil tarik muka lah, tarik muka pun kalau boleh jangan, sebab benda tu akan spoilkan mood kita, betul tak? Siapa aja kalau dia pergi kerja, tengah semangat nak pergi kerja, tengok semua muka monyok, muka kening dah sambung kan. Jadi benda-benda ni yang akan buatkan semangat orang jadi lemah. Sama juga, bukan kerja je, sama juga dengan apa orang kata, seisi rumah, suami isteri, ibu ayah, anak-anak dan sebagainya. Maniskan muka barulah kita rasa semangat tau. Kita rasa semangat insya-Allah. Macam puan walaupun pakai mask, saya pasang puan senyum. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, benda-benda macam ni yang menenangkan hati kita. Alright. Okey, dan saya nak kongsikan sebuah lagi hadis golongan yang muflis di akhirat. Kenapa sangat-sangat penting untuk kita jaga hubungan dengan manusia ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham atau duit dan harta benda. Baginda bersabda, orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, zakat dan puasa, namun dia datang dalam keadaan dahulu pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakai harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut. Maknanya orang yang dizalimi, disakiti. Jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan, iaitu dosa-dosa orang yang dia zalimi pula, diambil dan dipikulkan ke belakangnya, kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Hadis Muslim nombor 2581. Tuan-tuan dan puan, hadis ni kalau kita hayati betul-betul, sebenarnya dia sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Bayangkan kita rasa selesa ni, kita solat cukup 5 waktu, awal waktu, solat berjemaah, kita baca Quran, kita zikir, kita puasa, kita zakat. Yang Rasulullah sebut dalam hadis ni adalah benda-benda yang wajib, yang ada dalam rukun-rukun Islam. Puasa bulan Ramadan semua cukup, komplit lah. Tapi lidah dia tak jaga.
Tangan dia tak jaga, dia pukul orang dan sebagainya. Sampailah di akhirat nanti, situasi dia masa tengah dihisap, dia rasa macam dia nampak amalan dia banyak lah, sangat banyak. Tiba-tiba seorang demi seorang datang. Ya Allah, dia pernah cakap macam ni kat aku terasa hati. Lalu kebaikan dia, pahala yang banyak tu Allah ambil letak kat orang yang dia sakiti tu. Sampailah ratus orang, ribu orang yang mungkin dia pernah sakiti, na'udzubillah, sampai dah kosong dah amalan ni. Apa lagi yang dia boleh ni kan, bagi kan? Tak ada dah dia boleh bagi. Last sekali dosa dia pula, dosa-dosa orang-orang yang dia sakiti tu diletak pula dalam timbangan dia. Maknanya lagi berat dosa-dosa dia. Allahu Akbar. So tuan-tuan dan puan, benda-benda ni lah yang kita sangat-sangat takut, ya Allah. Sebab Allah ini maha adil. Allah ini maha adil. Tak ada yang lebih adil melainkan orang kata pengadilan Allah lah. Jadi sebab tu hubungan dengan manusia kena hati-hati. Tuan-tuan dan puan, kita ni kalau kita nak isi masa kita ada 24 jam je setiap hari, betul? Kita ada 24 jam setiap hari. Dan kita tak tahu usia kita ni sampai bila. Mungkin umur kita 20 tahun, mungkin sampai kita 30 tahun, mungkin sampai esok saja, mungkin sampai 40 tahun saja. Tapi tuan-tuan dan puan, masa kita sebenarnya sangat-sangat singkat. Dan tak berbala pun kalau kita nak guna untuk kita tengok kesalahan-kesalahan orang. Sebab tu sangat pelik. Kenapa masih ada orang yang wajah dia condemn orang, wajah dia kritik orang saja, wajah dia mencari kesalahan orang dan sebarkan aib kepada orang lain. Sangat pelik kalau kita fikir logik lah. Sedangkan kelompongan diri kita pun terlalu banyak untuk ditampal, tuan-tuan dan puan. Benda ni nasihat ni untuk diri saya lah, bukan nasihat kata pada siapa. Sebab itu sebagai peringatan untuk diri sendiri lah. Sebab saya yang bercakap, mulut saya lagi dekat dengan telinga. Sebab even dalam FB dan IG pun dia delay dalam 20 saat sebelum apa yang saya cakap ni. Dia delay 20 saat baru sampai pada tuan-tuan dan puan. Jadi peringatan ni tak lain tak bukan lah untuk diri sendiri lah. Okay, berakhlak dengan manusia sangat-sangat penting. So mudah-mudahan kita dapat aplikasikanlah semua ni daripada awal kita bangun tidur, kita keluar rumah, kita beli makanan tengah hari lagi, kita beli sarapan pagi ni, kita berurusan dengan siapa-siapa sekalipun, dengan majikan kita, dengan staff kita, sama ada staff dengan majikan atau majikan dengan staff, ibu ayah dengan anak-anak atau anak-anak dengan ibu ayah, suami dengan isteri dan sebagainya. So pastikan jaga benda-benda ni. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan, berbaki lagi berbaki lagi 10 minit insya-Allah. Akhlak kepada haiwan. Okay, ada sebuah kisah tu, Allahumma salli alaihi. Okey, kisah yang direkodkan dalam sebuah hadis Muslim, riwayat Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, seorang wanita yang melacur telah melihat seekor anjing pada suatu hari yang panas sambil mengelilingi sebuah perigi. Anjing tersebut juga menjelekkan lidahnya kerana kehausan. Wanita tersebut menanggalkan kasutnya lalu memberinya minum, maka telah diampunkan dosanya. Dan setengah riwayat lain ada kata wanita itu dimasukkan ke dalam syurga. Saya ingat saya pernah baca huraian hadis ni, dia berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Wanita ni dia bekerja sebagai seorang pelacur. Kemudian sampai satu masa dia dah makin tua, makin lanjut usia dan sebagainya, tapi taklah terlalu tua. Maknanya dia dah buat kerja-kerja sekian-sekian, dia berjalan dan dia dah di hujung nyawa dia. Dia berjalan sampai waktu tu pakaian dia dah compang-camping dah dan sebagainya. Dia pun dah dia dalam keadaan kehausan. Dan dalam keadaan tu dia koyakkan kain dia untuk dia cedok air dalam sebuah tasik yang berdekatan. Dia guna sepatu dia, maknanya sandal dia, orang kata kan, pelapik kasut dia. Dia ikat dengan kain tu pada sandal dia. Dia jadikan sebagai macam timbal lah kan, gayung kan. Apa orang panggil? Macam perigi tu. Gayung macam timbal. Okay, timbal. Maknanya kasut kan ada macam lekuk sikit kan. Okay, jadi dia angkat dah. Sepatu tu dah di hujung mulut dia dah. Maknanya dia boleh hirup. Sikit dia hirup. Dia dah kehausan sangat-sangat ni. Anjing tu datang.
Hanya itu datang dalam keadaan macam yang digambarkan dalam hadis ni lah. Lidah dia terjelir, tengah panas dan sebagainya. So dia bagi dekat anjing ni dan dia pun meninggal. Wanita tu meninggal. Masya Allah. Nah, maknanya, dan pengakhiran dia kat mana? Pengakhiran dia kat syurga. Pengakhiran dia kat syurga. Hanya sebab bagi minum anjing. Okey, sebab tu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan? Sebaik-baik amalan tu, sekecil-kecil amalan tu ada balasannya. Sekecil-kecil kebaikan tu ada balasannya. Jadi tuan-tuan dan puan, dan ada juga yang kisah seorang raja, dia kurung seorang wanita juga, dia kurung seekor kucing dan dia tak bagi makan, dia tak bagi kebebasan, kucing tu mati dan akhirnya wanita ni kena akal sebab dia zalimi kucing tu. Okey, benda-benda kecil macam ni tuan-tuan dan puan dengan haiwan. Sebab tu jangan sesekali pandang remeh juga. Nak ikutkan, kalau kita fikir balik apa yang kita kita dengar perkongsian dari pagi tadi sampai sekarang, dari awal sampai sekarang, yang pertama kita berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Rasulullah, kita berakhlak dengan manusia, kita berakhlak dengan haiwan. Mana kata kalau kita simpulkan balik semua ni, tak ada ruang pun untuk kita tidak berakhlak dengan siapa-siapa. Mana kata dengan semua makhluk, semua benda kita kena buat baik. Hatta kalau kita nampak macam dalam tandas kita nampak semut tengah berkeliaran kan, kita nak siram tempat tu kan, kalau kita siram mati dah semut tu. Maknanya berakhlaknya kita dengan haiwan sampai kita alih semut tu dulu. Alih dulu semut tu baru kita basuh ke apa-apa. Macam tu, faham tak? Okey, sama juga kalau macam orang kata kita nampak lalat kan, lalat tengah dalam singki. Lalat dalam singki, sayap dia basah, dia tak ada terbang. Sepatutnya apa kita buat? Angkat dia, ambil dia, angkat tak tepi ke semua. Rasa semua macam tu dah, tak pun buka paip lagi. Bagi dia lemah tu kan. So tuan-tuan dan puan, kita berakhlak dengan manusia, kita berakhlak dengan haiwan. Apa yang kita harapkan adalah semua ni, haiwan-haiwan ni dan manusia-manusia ni, mereka ni akan jadi saksi kebaikan kita di hari akhirat nanti. Kita ni jujur tuan-tuan dan puan, kita terlalu banyak dosa kita tak banyak kebaikan yang kita buat. Dan mungkin kebanyakan kebaikan yang kita buat tu tak dilihat oleh siapa-siapa pun. Jadi apa bukti kita di hadapan Allah nanti nak katakan yang kita ni banyak amal kebaikan? Jadi sebab tu jangan tunggu orang tengok baru kita nak buat. Jangan tunggu ada live, ada video, ada orang rakam baru kita nak buat. Jangan. Okey, buat je. Walaupun kita tak dikenali oleh penduduk dunia, tapi mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan akhlak yang baik yang kita buat tu, kita dikenali oleh penduduk akhirat, insya-Allah. Okey, sebab tu ada lagi sebuah hadis yang saya tak sediakan matan dekat sini. Tapi hadis yang sahih juga. Rasulullah kata orang yang paling dekat dengan kau adalah orang yang akhlak dia paling baik. So itu juga yang kita harapkan, akhlak yang paling baik. So saya percaya dalam ni kita semua dah memais dia. Kita semua dah memais, kita dah tahu apa baik apa buruk. Jadi lepas ni kalau kita tahu je benda tu benda yang tak elok, kalau boleh elakkan. Kalau kita tahu benda tu boleh menyakitkan orang, elakkan. Kalau benda tu boleh menzalimi binatang ke haiwan ke, elakkan, dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita tak sempat untuk habiskan akhlak kepada diri sendiri, tapi secara kasarnya akhlak kepada diri sendiri ni adalah kita kena ada self care, orang kata self love kan. Sayangi diri sendiri dulu. Sebab orang yang ada iman yang tinggi ni dia mudah menyayangi. Orang yang iman tinggi dia mudah menyayangi siapa-siapa sekalipun, haiwan, manusia dan sebagainya. Dan dia tidak orang kata Allahumma selamat, tidak berdendam dengan siapa-siapa sekalipun. Okey, tuan-tuan dan puan, berakhlak seindah rupa, untuk saya simpulkan di sini adalah Allah Ta'ala jadikan kita dengan sebaik-baik penciptaan, dan kita diamanahkan untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Dan diceritakan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasadian min khasyatillah." Maksudnya kata kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, sebuah gunung, maka berkecai gunung tu sebab takutkan kepada Allah. Tapi Allah pilih kita, lantik kita sebagai khalifah di muka bumi ini, tak lain tak bukan adalah untuk mentauhidkan Allah dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebagai manusia,
Allah jadikan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan dengan kita sebaik-baik kesempurnaan, dengan sebaik-baik ciptaan. Sebab itu tajuk kita akhlak seindah rupa. Tak kisahlah kita ni gigi rongak ke apa, gigi jongang ke, mata juling ke, lagi apa lagi, jawab penuh ke apa ke. Walaupun di mata manusia benda tu nampak satu kekurangan, tapi di sisi Allah, sebagaimana hati kita ni mulia, hati kita baik, kita berakhlak dengan baik, itulah seindah-indah kecantikan tuan-tuan. Ramai orang tuan-tuan, dia sangat-sangat menjaga penampilan luaran dia, tapi dia tak jaga penampilan dalaman dia. Sedangkan penampilan dalaman ni lah yang dinilai. Penampilan dalaman ni lah yang menentukan sama ada kita ni seorang manusia yang baik atau tidak. Manusia secantik-cantik manusia di atas muka bumi ni, kalau kita bagi kat dia cermin dan kita tanya dia ada apa tak dia nak ubah, dia akan cakap ada. Dia nak bengkokkan hidung, dia nak jarangkan gigi, dia akan nak bulatkan mata contoh, dia nak lentikkan kening. Ada je benda nak komen. Tapi sebab tu sebagai ujian juga rupa kita. Orang yang ada rupa yang elok, ujian untuk hati dia. Dia rasa diri dia mungkin cantik, dia rasa mungkin diri dia handsome dan sebagainya. Itu adalah ujian. Dan berapa ramai hari ni kita tengok tuan-tuan dan puan, mereka salah gunakan nikmat yang Allah bagi tu ke jalan yang salah. Orang yang cantik digunakan untuk menggoda laki-laki. Orang yang handsome digunakan untuk menggoda wanita-wanita. Okey, jadi macam itulah tuan-tuan dan puan. Hati-hati dengan segala nikmat yang kita ada juga. Jadi jangan rasa diri kita ni serba kekurangan, tapi percayalah, kalau kita tak cantik luaran, pastikan kita cantik dalaman. Sama juga. Dan percayalah, hati manusia ni dia suka pada kebaikan tau. Dan kalau kita tengok seorang wanita tu sangat-sangat cantik atau lelaki tu sangat-sangat handsome, tapi dia tak jaga lidah dia, hati kita automatik reject dia, tidak? Kita rasa macam tak berkenan dia ni, walaupun handsome, walaupun cantik. Tapi sebab dia tak jaga kata-kata, wanita tu makan pun dua tangan. Faham kan? Tangan kiri pun dia suap, tangan kanan dia suap. So nampak tak senonoh dan sebagainya. Jadi benda tu lah yang membuatkan hati kita menolak. Tapi orang yang walaupun rupa dia tak elok, tapi hati dia sangat-sangat cantik, akhlak dia cantik dan sebagainya, kita akan rasa tertarik. Macam itulah. Ni bukanlah tips mencari jodoh ke apa kan, bukan. Tapi itulah hakikatnya tuan-tuan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah setakat itu saja perkongsian saya untuk akhlak seindah rupa untuk siri kedua ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat yang bagi star semua, masya-Allah. Terima kasih. Send 50 star tu siapa tu? Masya-Allah. Okey, jadi banyak lagi, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan yang sudi bersama kami dalam usaha dakwah ini, dan doakan moga hasil sumbangan tuan-tuan dan puan juga, bantuan. Baru ni kami banyak terlibat dalam misi banjir. Even hari ni pun ada tim yang ke Shah Alam, yang ke Padang Jawa, Kelang dan sebagainya. Assalamualaikum. Adalah hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan. Kami rasa sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada semua. Bagi pihak Ustazah Asma Harun juga. Sebab hasil daripada sumbangan-sumbangan ni lah kami bantu untuk salurkan kepada mangsa-mangsa banjir. Dan kami sendiri tuan-tuan dan puan, tim-tim sahabat Amakir juga, bila kami turun ke rumah-rumah tu dan kami jumpa mangsa-mangsa banjir yang ada, bila kita hulurkan kit-kit ibadah, kit kebersihan, kita bagi bantuan sumbangan dari sudut kewangan juga, kita tolong cuci rumah. Benda yang masih terngiang-ngiang dalam fikiran saya sekarang adalah senyuman-senyuman pakcik-pakcik, makcik-makcik, anak-anak kecil waktu tu. Ada yang sampai dari atas ke bawah, seorang budak dalam usia 5 tahun atau 8 tahun macam tu, penuh dengan tanah muka dia sebab mencuci kan, sebab banjir tu sangat teruk. Dan masih teringat lagi. Jadi bila dapat nampak senyuman ni pun tuan-tuan dan puan, benda tu menjadi satu kepuasan juga bagi kami. Bagi kami yang menjadi orang tengah lah untuk salurkan semangat-semangat tuan-tuan dan puan. Jadi bagi yang tim kita pun dah pin di situ. Siapa yang nak, kita masih lagi teruskan, insya-Allah lepas ni kita akan ke Pahang, kita akan ke mana lagi, ke Kelang dan sebagainya, Kelantan dan sebagainya, untuk tolong lagi misi-misi bantuan banjir ni, insya-Allah. Okey, jadi saya mohon maaf salah dan silap anda sepanjang penyampaian saya pada pagi ni. Ada yang terkasar bahasa, menggores jiwa dan sebagainya. Mohon maaf, tak lain tak bukan adalah peringatan pada diri sendiri.
Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.